Ku sering melanggar laranganmu, dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhanmu, walau sedar aku milikmu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Ku sering berjanji depan-Mu, sering jua ku memungkiri. Ku pernah menangis kerana-Mu, kemudian ketawa semula. Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alba, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga ku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat. Seperti Rasul dan sahabat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah semuanya. Apa khabar anda pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kesihatan anda semua? Boleh update sikit? Walaupun soalan ni tiap-tiap hari saya tanya tuan-puan, tapi ianya penting. Sebab apa? Kesihatan kita ni kadang-kadang tak menentu. Ada kalanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Dengan kesakitan, sama ada berat ataupun ringan lah. Jadi, apa khabar semua? Bagaimana keadaan masing-masing? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pagi ini saya alhamdulillah okey saja. Cuma macam biasalah, hidung saya ni ada kalanya okey, ada kalanya tak okey. Jadi insya-Allah mohon doa, teruskan doa buat kita semua, termasuklah diri kita sendiri. Kita doakan diri kita sendiri yang mana-mana ditimpa ujian dan seumpamanya, kita mohon agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk kita doakan juga kepada saudara se-Islam kita masa-masa banjir yang masih lagi dalam usaha untuk menyelesaikan masalah. Mungkin nak bagi air surut dan sebagainya. Mungkin ada sebahagian tempat yang dah semakin pulih, alhamdulillah. Cuma dari sudut aset-aset yang orang kata apa dah hilang di bawah arus air dan sebagainya, tu kita memang tak boleh buat apalah kan. Kalau ada rezeki jumpa, alhamdulillah jumpa elok. Kalau jumpa pun mungkin ada yang rosak dan sebagainya. Itulah ujian tuan-puan itulah ujian. Saya rasa tuan-puan sendiri yang pernah alami mungkin fahamlah macam mana rasa dia. Macam saya tak pernah rasa lagi. Dan kalau boleh, na'udzubillahi min zalik, kalau boleh tak nak lah rasa kan. Tapi apa pun, setiap ujian yang datang itu sepastinya ada hikmah di sebaliknya tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, sahabat-sahabat semua yang baru masuk, selamat datang. Saya ucapkan, jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu live ini seperti biasa. Tekan butang share di sebelah kanan mungkin, pada telefon anda. Sebelah kanan kan? Kanan ke kiri, saya tak pasti. Apa pun, tolong bantu saya share. Dan kalau boleh copy link live kita pagi ini, tolong sebarkan tolong sebarkan pada kenalan anda semualah, dalam WhatsApp ke kan, dalam TikTok ke. Ada yang main TikTok dalam ni, boleh letakkan link, sama-sama kita sebarkan manfaat ini bersama, insya-Allah. Selamat datang kepada semua yang baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doa juga daripada tuan-tuan puan, agar kita punya perjalanan live pada pagi ini berjalan dengan lancar dan baik, alhamdulillah. Saya nak tanya dulu, semalam ada sesiapa yang dapat join bersama Ustazah Amirah malam tadi? Malam tadi siapa dapat join bersama Ustazah Amirah untuk program yang terbaru, MSL Mengaji Sampai Lancar? Semua ada ke semalam yang sedang menonton ni lah, maksud saya? Dia sebab malam mudah dapat crowd sikit tuan-puan. Sebab biasanya pagi ni orang bekerja kan, pagi ni orang bekerja. Kalau sebelum ni mungkin lah boleh waktu fasa kerja daripada rumah kan. Jadi sekarang ni mungkin ramai dah masuk office dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang apa, terbatas sikit lah. Tapi kalau sebelah malam, insya-Allah ramai yang ada, kan. Yang bekerja pun tak ada masalah rasanya untuk sebelah malam. Jadi itulah sebab kenapa kita buat MSL itu pada sebelah malam. InsyaAllah kita dalam usaha juga untuk tambah beberapa program lagi, okey, di sebelah malam. So doakanlah, moga-moga ada orang yang boleh mengendalikan apa jua program yang kita cuba nak datangkan. Tapi tak tahulah lagi program apa kan. Yang penting kena ada orang dulu. Kemudian kita akan tengoklah selagi mana perkara itu memberi manfaat pada masyarakat di luar sana. InsyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin. So doakan. Waalaikumsalam yang baru masuk.
Makcik tiap tahun banjir, Ustaz, rumah masak air dah sokmor. Ya ke? Itulah, kalau orang yang dah biasa mungkin dia, orang apa istilah dia, lali kan, dah lali. Tapi kalau orang yang baru, Wallahualam lah. Macam saya kan, contoh saya kena banjir kat rumah saya ni, saya ni kira orang baru lah, kira newbie lah. Nak hadap tu macam tak tahulah. Harap-harapnya hidup lah, insyaAllah. Okey, baik. Tadi saya ada baca siapa yang Puan Mazna. Okey, tak boleh masuk. Abang sakit dan telah kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga abang kepada Puan Mazna ditempatkan di kalangan orang yang salih, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kejap tuan-tuan, saya punya hidung dia dah start gatal. Dia tahu-tahu je, pagi-pagi je mesti dia mari. Tukang pukul 10-11 dia elok lah. Mana ke tu? Oh, dah hilang. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan dah bersedia ke? Dia kalau hidung gatal ni tuan-puan, dia tak boleh bawa bincang. Dia yang tahu je tahu. Baik, jadi insya-Allah boleh bersedia semua. Kita akan mulakan. Boleh ready dengan mashaf masing-masing. Apapun pastikan kita berada dalam keadaan yang selesa sebelum kita mulakan, insya-Allah. Dan yang paling penting sekali, betulkan niat anda. Sama-sama kita betulkan niat. Samalah, termasuklah diri saya kan. Kita betulkan niat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu usaha kita ni untuk mendalami ilmu Quran, insya-Allah. Sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني
عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Waalaikumsalam yang baru masuk. Ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya. Jangan lupa teruskan untuk share tuan-tuan puan. Bantu saya untuk share dahulu. Baik, jadi insya-Allah untuk pagi ni kita akan sambung satu ayat sahaja. Memandangkan ayat ni agak panjang. Jadi sebab tu kita baca satu sahajalah. Ni dia ayat 154 surah Ali Imran muka surat 70. Kita masuk muka surat terbaru hari ni tuan-puan ya. Muka surat 70 ayat 154. Kesian Ustaz Resdung. Itulah. Saya kalau dapat lah kalau elok lah hidung saya ni saya rasa itu satu nikmat yang terbesar buat saya. Bertahun saya berhadap benda ni tuan-puan. Tapi insyaAllah biasalah tu. Okey, dah sedia semua? Boleh kita baca dulu ayat ni sama-sama. Kita baca semangat, boleh? Kasih semangat tuan-puan. Pagi-pagi ni kena ceria sikit. Sesama ke tak sesama ke, kita buat juga yang paling terbaik, insyaAllah. Boleh? Dah sedia semua? Boleh tenang-tenang dulu ayat yang kita nak baca ni. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, yang baru hadir, teruskan. Mai duduk. Boleh share dulu nah. Tolong share dulu. Okey, baik, jika anda semua sudah bersedia, jom kita mulakan sama-sama tuan-tuan dan puan. Kita baca sama-sama dengan tempo yang tak laju, tak perlahan lah. Tapi wallahualam lah. Tuan-puan rasa perlahan ke, wallahualam. Kalau rasa laju pun saya pun tak pasti, wallahualam juga. Cuma follow je lah. Follow je lah pelan-pelan, insya-Allah. Baik, tarik nafas dalam-dalam. Kita mulakan tuan-tuan dan puan bacaan kita. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل
الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah selesai. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru masuk, baru memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa teruskan bantu saya untuk share, insya-Allah. Baik, jadi seterusnya kita pergi pada sesi bedah membedah macam biasa. Tuan-puan boleh catatlah apa poin-poin yang penting yang tuan-puan rasa ianya penting, dan insya-Allah untuk akan datang boleh dijadikan rujukan lah. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita tuliskan di ruangan komen nama-nama hukum tu, ringkasan bagi nama hukum lah, macam yang tuan-puan selalu buat tu. Kalau rasa tak boleh buat tak apalah tapi kalau yang boleh buat, insya-Allah sama-sama kita buat. Tujuannya apa? Untuk kita meningkatkan lagi ketajaman berkaitan ataupun kefahaman itu sendiri dengan apa yang kita buat tu lah. Kita tulis kan, kalau wajibul gunnah tulis wajibul gunnah, idgham tulis idgham, izhar tulis izhar kan. Lama-lama nanti insya-Allah kita akan jadi lebih mahir, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jom kita mulakan. Sedia semua? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala. Baik, mim bersabdu tuan-puan, kat sini gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah kita dengungkan dengan kadar 2 harakat dengan tahapan yang sempurna. Thumma anzala, nun mati bertemu zai, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati bertemu zai, nipiskan dengung kerana huruf zai huruf yang nipis. Thumma anzala, gitu. Anzala alai. Lai adalah bacaan lin, kita lembutkan di sini, lunakkan dia. Alaikum, mim mati bertemu mim. Okey, mim mati bertemu mim, idgham mislain, dan nun mati bertemu ba, iqlab. IDM IDM ke kita buat sebelum ni? Idgham mislain kan? Idgham mislain. Jadi idgham ni masukkan mim mati ke dalam mim yang hidup. Mislain ni maksudnya huruf yang sama lah, sama dari sudut makhraj dan sifat. Mim kat sini pun tambahan kat sini pun dengung yang sempurna. Sama je. Kadar dengung di sini dengan summa ni sama. Mim nun mati bertemu ba, iqlab. IQB. Okey, iqlab. Kadar dengung pun sama juga, 2 harakat. Kemudian ba'dil. Huruf ain ni tawassut, pastikan kita alirkan sedikit suara. Mim. Untuk iqlab, kita tutup bibir mulut bersahaja. Jangan tutup secara sempurna, bersahaja.
Min ba'dil ghammi. Alif lam qamariyah ALQ. Min ba'dil ghammi. Ghammi. Wajibul gunnah. Min ba'dil ghammi ama. Kat situ pun sama tahapan dengung yang sempurna. Amanatan. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Tanwin bertemu nun, idgham bi gunnah tuan-puan. IBG. Idgham bi gunnah kamil, sempurna. Bunyi macam mana? Amanatan. Amanatan nu'a asli. Tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah juga, IBG. Cuma kat sini kita baca dengan idgham naqis. Amanatan, sempurna, kamil. Nu'asai, tu naqis. Dia masuk tak sempurna. Sebab apa? Kita ada kita mengekalkan dengung pada bunyi tanwin tu. Kalau kita masuk secara kamil, hilanglah bunyi dengung. Sai, kan idgham masuk ya terus. Kenapa hilang bunyi dengung tu? Sebab bila kita dah masuk dengan sempurna, dalam masa yang sama, ya tu dia tak ada unsur dengung. Sebab tu dia hilang terus. Sai, macam tu, faham tak? Sai yaghsha. Yaghsha. Untuk huruf ghain ni tuan-tuan perempuan di bahagian hujung kerongkong kita, tak perlu muncung bibir pun. Cukup kita mengangkat pangkal lidah kita bagi menghasilkan suara tebal. Amanatan nu'asai yaghsha ta. Sya mat asli. Ta mat asli bertemu hamzah. Mat asli bertemu hamzah. So kat sini mat wajib muttasil tuan-puan, MWM. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan tebalkan ta. Ta'ifatam minkum. Baik, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah kamil, sempurnakan. Sebab mim tu bersabdu tuan-puan. Ifatam minkum. Okey, nun mati bertemu kaf, apa hukumnya? Ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu kaf, hukumnya ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun di sisi huruf kaf dan dengung yang nipis lah. Ya, sebab huruf kaf huruf yang nipis. Baik, untuk kum kita disiplinkan bunyi dia. Minkum. Dan kita jelaskan huruf mim. Mim mati bertemu waw, hukumnya izhar. Izhar syafawi. Andai kata kita berhenti pun tuan-puan, tetap dibaca dengan bunyi yang sama. Minkum. Kalau sambung, minkum wa ta. Sama je. Kita kena kekalkan gunnah asliyah, dengung asli yang ada pada huruf mim. Baik, seterusnya wa ta'ifa. Untuk waw baris atas macam biasa, ta ni kita kena tebalkan. Mat asli bertemu dengan hamzah, maka hukumnya mat wajib muttasil. Panjang dia 4 atau 5 harakat macam biasa. Wa ta'ifatun qa. Baik, untuk tanwin bertemu qaf, kat sini ikhfa haqiqi tuan-tuan puan. Cuma kat sini kita kena pastikan kita dengung dalam keadaan yang tebal, kerana tanwin itu bertemu dengan huruf yang tebal, iaitu huruf qaf. Qaf ni bersifat isti'ala, jadi dengung mestilah tebal. Kita standby nak sebut huruf qaf. Ifatun qad aham. Ifatun qa. Gitu. Boleh? Kemudian huruf dal yang bertanda sukun, kat sini kita baca dengan qalqalah, sifat lantunan.
Lantunan kecil sahaja yang lemah. Qad ahammathum. Baik, mim bersabdu. Mim bersabdu, kemudian ta yang mati, mim mati. Okey, mim bersabdu ni wajibul gunnah, wajib dengung. Ahammat. Untuk ta ni pastikan kita tahan suara dulu. Ammat. Kemudian baru kita lepaskan udara ataupun nafas. Ahammathum. Mat. Hum. Kita perlu tahan suara dulu untuk mendapatkan kawalan nafas kita yang terlepas tu nanti dengan baik, insya-Allah. Qad ahammathum. Baik, mim mati bertemu dengan hamzah, kat sini izhar syafawi. Nun mati bertemu fa, ikhfa haqiqi. Kat sini dengung nipis. Tuan-puan dengung ni nipis. Qad ahammathum anfusuhum ya. Mim mati bertemu ya. Mim mati bertemu ya, izhar syafawi. IZH. Yadhun. Untuk huruf dha tebal, nun bersabdu, kita dengungkan wajibul gunnah. Untuk dha ni tebal, tuan-puan. Jangan malu, jangan segan. Dan dalam masa yang sama, keluarkan sedikit hujung lidah. Boleh? Yadhu. Anfusuhum yadhun. Yadhunnuna billah. Boleh? Nabila. Kalimah Allah, lafzul jalalah, kita baca dengan tarqiq, dengan nipis, kerana sebelumnya berbaris bawah. Kita tengok pada ba ni. Ba ni baris bawah kan? Jadi automatik kalimah Allah tu dibaca dengan nipis. Yadhunnuna billahi ghairal. Untuk ghain kita tebal. Ya sukun, tuan-puan. Ini bacaan lin. Bacaan lin kat sini hati-hati. Yang lembut pada ya sahaja. Pada ghain tu kita kekalah dengan sifat asli dia, tebal. Gha. Jangan kita baca dengan ghai. Billahi ghaira. Okey, baca tebal. Gha. Macam mana nak tebal? Angkat pangkal lidah kita. Pangkal ni kita angkat pangkal lidah. Yadhunnuna billahi ghairal. Ral. Kat sini izhar izhar qamari ataupun alif lam qamariyah, tuan-tuan. Alif lam qamariyah. Ghairal haqqi. Untuk ha pedas tengah kerongkong kita ni. Ha. Ghairal ha. Matikan qaf, sebab dalam huruf sabdu kan ada huruf mati kan. Haq. Okey. Haqqi. Selesailah bunyi yang bersabdu tu. Huruf bertasydid. Dapat tak? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhann. Baik, kita kena konsisten. Kat sini qaf dia tebal kan? Huruf qaf. Jadi huruf dha ni pun sama. Huruf dha ni pun sama tebal. Jadi kena konsisten lah. Haqqi dhann. Ghairal haqqi dhannal. Baik, nun bersabdu. Dhannal. Nun bersabdu wajibul gunnah. Alif lam qamariyah. Nalja asli hiliyah. Untuk ya bersabdu ni jangan terlepas pandang. Bimbang terjadi bunyi mat lah. Jahili. Liyah kan, angkat bunyi dia. Jahiliyah. Cukup kita fokus pada makhraj ya. Kat mana makhraj ya? Tengah lidah naik ke langit. Tapi jangan lekap
Kalau lekat dia jadi syiddah nanti, tertahan suara. Liyah. Kalau li, nampak tak bunyi hilang tu? Liyah. Kerana huruf ya ni bersifat rakhawah, dan suara yang mengalir. Baik. Yaquluna hal lana minal. Yaqulu. Baik, untuk qulu ni duduk mat asli. Cuma beza dia, qaf ni kita kena tebal. Qaf ni kena tebal. Lu tak perlulah. Yaquluna hal lana. Baik. Lam mati bertemu lam hidup. Lam mati bertemu lam hidup. Kat sini saja saya hijaukan, sebab dia macam rare jugalah kan. Jarang-jarang kita jumpa, tapi sebenarnya ianya sama je macam hukum mim mati bertemu mim. Cuma kat sini dia tak ada dengung. Nama sama je tuan-puan, idgham mislain ataupun idgham mutamathilain. Bukan idgham syafawi, idgham mutamathilain ataupun idgham mislain. Apa maksud idgham? Kita masukkan bunyi lam ke dalam huruf lam yang hidup ni. Dan sudah tentu dibaca dengan kamil lah, sempurna. Kamil bi ghairi gunnah. Dia masuk kamil, sempurna. Halla. Yaquluna hallana. Senang cerita tuan-puan, bila namanya izhar, bila namanya idgham syafawi ataupun idgham mutamathilain ataupun idgham mutamathilain, dia sepastinya kamil. Okey. Idgham mislain dia semestinya kamil, dia takkan ada yang naqis. Itu je cara kita nak faham kan. Yaquluna hal lana minal. Boleh kita buat? Yaquluna hal lana. Nama asli, alif mat sebelumnya baris atas. Minal alif lam qamariyah. Minal amri, mim mati bertemu ra, izhar syafawi. Minal amri, minal amri, ra baris bawah nipis ri, sya, nun mati bertemu shin. Kat sini kita bersedialah nak sebut huruf shin, sembunyikan nun dan bersedia nak sebut huruf shin. Huruf shin ni makhrajnya tengah lidah naik ke langit, sama macam ya tadi. Misha, misha, misyai. Okey, kat sini tuan-tuan perempuan, kalau kita baca sambung lah, misal kata misyai'in qul, kan, contoh kita sambung, tak nak berhenti, maka syai ni dia akan kekal dengan bacaan lin. Dia sekadar bacaan yang berunsur lunak. Tetapi kalau kita berhenti, kita nak berhenti kan, min syai', jadilah mat lin. Kalau kita berhenti jadilah mat lin. Kalau tak berhenti tak jadi mat tuan-puan. Kita kena faham maksud mat tu apa dia. Mat ni maksudnya panjang. Jadi mat lin ni syarat dia indal waqfi, ketika berhenti sahaja, ketika berhenti, dan kadarnya sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? So kesimpulan dia, kalau berhenti baru jadi mat lin. Kalau tak berhenti dia akan kekal dengan sifat lin, ataupun kita sebut bacaan lin. Boleh? Baik. Seterusnya, kat sini tadi 246 lah. Dia sama je macam konsep ma'arid li sukun. Cuma beza dia ialah pada huruf tu. Dia huruf lin, bukan huruf mat. Baik, kita sambung. Qul innal. Baik, untuk lam kita matikan dia dan jelaskan tanpa tawallud. Jelaskan lam, tapi jangan kita beranakkan. Qul innal, qul innal. Lain bunyi je tuan-puan. Macam bunyi apa tu agak-agak?
Qul innal, kan? Qul innal amru. Qul innal, untuk lam Kemudian nun bersabdu. Nun bersabdu ni wajibul ghunnah. Dan kat sini alif lam qamariyah. Innal amra. Mim mati bertemu ra izhar syafawi IZS. Kullahu, hu dua harakat. Kat sini MSQ, maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Dia sama macam asli, tapi kat sini beza dia akan baca dua harakat kalau kita sambung je. Kalau kita sambung je. Qul innal amra kullah. Nampak? Kalau berhenti tak jadi. Kan? Kalau berhenti tak jadi. Kalau sambung je, barulah kita baca dua harakat. Sebab tu namanya maksilah qasirah. Ataupun nama lainnya maksilah sughra. Maksilah sughra. Qul innal amra kullahu lillah. Baik, kalimah Allah kita baca nipis. Lillah. Kemudian kita waqaf, berhenti dengan hukum ma'arid li sukun, MAL. Lillah. Kita boleh pilih sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Seterusnya yukhfuna. Yukhfuna fi. Yukhfu, untuk huruf kha kita matikan dia, dan jangan lupa untuk tebalkan. Macam mana nak tebal? Angkat pangkal lidah. Yukhfu, fu mak asli. Dapat untuk huruf kha tadi, tebalkan dia. Nafi, mak asli jumpa hamzah. Mak jais munfasil. Mak asli jumpa mak asli jumpa dengan hamzah. Kadar harakat 4 atau 5. Macam biasalah. Cuma dia punya hukum tu je, nama berbeza. Mat jais munfasil, pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Anfu, nun mati bertemu fa. Kat sini ikhfa hakiki. Anfusihim, mim mati bertemu mim. Ini idgham mithlain. Idgham mithlain. Idgham mithlain ataupun idgham syafawi ataupun idgham mutamathilain, sama je. Cuma kat sini kena dengung lah tuan-tuan puan, dengung sempurna. Kamil bi gunnah. Okey, sempurna dan disertakan dengung. Anfusihim ma la, MA, la ma asli, MA juga. Yubdu, ba qalqalah sughra, du ma asli. Yubduna lak. Yubduna lak. Baik. Lak, kita matikan kaf dengan mendatangkan 2 sifat yang penting lah. Sifat yang utama iaitu sifat syiddah dan syiddah dan hams. Tahan suara lak, kemudian baru lepaskan nafas. Yubduna lak. Pastikan ada kawalan lah, jangan terlalu menonjol sangat bunyinya. Cukup sekadar dengar pada telinga kita. Yasma'ul qarib dunal ba'id. Didengari oleh orang yang dekat dengan kita. Yasma'ul qarib, orang yang boleh dengar ni orang yang dekat dengan kita. Dunal ba'id. Tapi tidak pada mereka yang jauh dengan kita. Mereka takkan dengar lah. Boleh nah? Itu untuk huruf yang bersifat hams, terutamanya pada kaf dengan ta. Baik. Yaquluna law kana lana minal. Yaqulu, qu ma'asli, lu ma'asli, nalau bacaan lin. Ma'asli tebal pada qaf. Ma'asli juga. Lu nalau bacaan lin. Ka ma'asli. Na la na na ma'asli.
minal amri. Minal alif lam qamariyah, mim mati bertemu ra, izhar syafawi. Minal amri, minal amri syai'un. Tanwin bertemu mim. Untuk syai ni bacaan lin tuan-tuan, bacaan lunak ya. Syai'un idgham bi gunnah ay biji. Idgham kamil kat sini. Syai'un ma asli. Lepas dengung tu kena panjangkan pula 2 harakat. Qutilna, qaf tebal. Untuk lam jangan lupa kekalkan bunyi dia tanpa tawallud, jelaskan bunyi tanpa tawallud. Oops. Baik. Qutilnaha, nahana. Tiga-tiga ni mat asli. Qutilnaha, na. Tiga-tiga ni semua mat asli. Mat asli, mat asli, mat asli. Ha ni je yang pada depan ni satu. Qutil ma qutilna hahuna. Hu tu satu harakat saja. Baik, seterusnya. Qullau. Baik, kat sini sekali lagi kita jumpa idgham mutamassilain ataupun idgham mislain. Betul belaka tuan-puan ya. Idgham. Saya letak IDM lah idgham mislain. Masuk sempurna tanpa dengung. Qul law nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta, ikhfa haqiqi IKH. Kuntum mim mati bertemu fa, izhar syafawi. Buyu yu ma asli. Tikum buyutikum, yu ma asli. Tikum, jelaskan mim mati apabila bertemu dengan lam, izhar syafawi. Cuma kemaskan sebutan dia. Fi buyutikum, kum kum. Labarazal ladhina, labarazal la ba ra tebal, zalladhi. Sini isim mausul. Nak sebut alif lam syamsiah pun tak ada masalah, senang kan? Labara, ra tebal, labarazal ladhi. Untuk huruf zal, tuan-tuan perempuan yang ada titik macam huruf dal ni, kita kena keluarkan sedikit hujung lidah. Kemudian panjangkan 2 harakat mat asli. Labarazal ladzina kutiba alai, kutiba. Okay, ini semua satu harakat, konsisten. Lai, kat sini bacaan lin. Laihimul, alif lam qamariyah. Qad, tahan suara dulu pada huruf ta yang sukun ni, tahan suara qad, kemudian baru hams. Qad lu ila madaji'ihim alaihimul qadlu. Baik, untuk lu ni satu harakat je macam biasa. Ila ma asli. Madha pun ma asli tuan-puan, tapi jangan lupa kena tebalkan. Madaji'ihim, him, kita baca izhar, jelaskan mim mati. Baik berhenti, baik sambung, sama je bunyi dia. Madaji'ihim waliyabtaliya. Kan kalau sambung, kalau berhenti pun madaji'ihim, sama juga bunyinya. Waliyabtaliyallahu ma fi, waliyabta. Baik, untuk ba yang sukun tuan-puan, ba yang sukun ni qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra. Qalqalah
sughra. Waliyabtali Yallahu. Baik, kalimah Allah, lafzul jalalah, kita kena baca dengan tebal. Waliyabtaliya Yallahuma. Boleh, kalimah Allah tebal sebab apa? Sebelumnya terdapat huruf ya yang berbaris atas. Bukan sebab ya, tetapi sebab baris itu sendiri, iaitu baris atas. Ataupun biasa kita sebut bahasa Arab, kita sebut apa? Fathah kan? Jadi itu sebabnya. Kemudian huma fi, ma dua harakat ma asli, fi ma asli, sudu du ma asli, ma asli fi ma asli. Untuk sad ni pastikan kita tebalkan dia. Ma fi suduri, ri nipis, orang baris bawah. Mim mati yang mim mati bertemu waw. Sudurikum, kemaskan bunyi kum tu, sebutan kum tu, kaf baris depan ku, matikan mim, kum. Kat sini izhar syafawi. Sudurikum waliyumahi, mahi. Untuk mim baris atas ni kemudian dia jumpa dengan ha bersabdu kan. Kita nak kena fokuskan pada itulah bunyi yang kita sebut pedas-pedas tu. Waliyumahi, sempitkan tengah kerongkong kita ni. Waliyumahi sa, waliyumahi. Kat sini yang kita kena fokus tu. Waliyumahi sa. Untuk sad kita kena tebalkan dia. Ma dua harakat ma asli, fi ma asli, qulu ma asli, bikum. Waliyumahisa ma asli, sa tebal fi ma asli, qulu lu ma asli, bikum kum. Kita jelaskan mim mati kat sini. Jelaskan. Izhar syafawi. Baik, seterusnya wallahu. Kalimah Allah kita baca dengan tebal. Sebab sebelum dia berbaris atas. Cuma hati-hati pada waw tu, jangan kita tebalkan. Wa kan, takut nanti rosak bunyi dia. Wa, wa baris atas. Wa wi wu. Wa wallahu, wa wallahu alimun. Baik, hu ali lima asli, mum tanwin bertemu ba. Kat sini iqlab tuan-puan. Iqlab. Nampak kan? Sekejap saya tulis balik. IQB. Bolehlah iqlab. Wallahu alimun. Untuk iqlab ni kita tutup bibir bersahaja. Kita baca sama macam ikhfa syafawi. Alimun biza, zal baris atas, za keluarkan sedikit ujung lidah dan panjangkan dua harakat mad asli. Wallahu alimun bizatis sudur. Bizati, tak baris bawah, relax je. Tilsu. Nak masuk sad baru kita tebalkan. Dah masuk sad tu terus tebal sad tu. Jangan ada peringkat bunyi dia. Untuk tebalkan sad ni dia bukan berperingkat dia tidak berperingkat. Terus je. Bizatilsu. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Tolong tuliskan di ruangan komen. Tebal pada sad tidak perlu berperingkat. Tulis. Saya rasa first time saya sebut macam ni. Kan?
Kita nak tebalkan huruf-huruf yang bersifat itbaq. Contoh huruf dha, huruf dad. Ni dia tak perlu tingkatan. Terus je. Bizatil sudur. Baik, tuliskan dalam komen tu. Boleh? Faham? Dapat tak apa yang saya sebut tadi? Untuk tebalkan huruf sad ataupun huruf itbaq tidak memerlukan peringkat. Tis, bunyi sin dulu. Tis, su baru tebal. Dia bukan gitu. Terus je. Tilsu. Tilsu. Kemudian sad ni kita kena muncung sebab dia berbaris hadapan. Bukan sebab dia huruf bibir, tapi sebab dia baris depan lah. Tilsu. Sudur. Boleh? Clear ke semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru masuk. Baik. Kalau ikutkan semua huruf begitu. Nak nipiskan sesuatu huruf, nak tebalkan sesuatu huruf, dia tak perlu tingkatan. Kalau ikutkan. Cuma kat sini saya mentionkan dia sebab apa? Huruf-huruf tebal ni kadang-kadang kita rasa macam bila kita buat macam tebal sangat je. Kadang-kadang mungkin ada rasa macam tu. Contoh kita baca kat sini kan. Wallahu alimun bizatil sudur. Kalau orang yang jarang baca dengan bunyi yang begitu, so bila dia nak mula buat, dia akan rasa macam tebal sangat je. Faham tak? Sebab baru, dia baru nak adapt dengan bunyi begitu, bunyi yang tebal. Tapi sebab disebabkan dah biasa bunyi tis sudur. Jadi dia rasa kekok bila kita buat tebal tu. Sebab tu saya mention dia tak ada peringkat. Terus je. Bizatil sudur. Awal-awal mungkin lah bila nak lakukan perubahan tu mungkin lah ada rasa kekok sikit. Tapi biasalah awal-awal je. Nanti lama-lama okey lah. Baik. Kat sini alif lam syamsiyah. ALS. Bizatil sudur. Untuk ra kita berhenti kat sini kan. Nak baca tebal ke nipis tuan-puan? Ra ni. Lama tak tanya pasal ra. Tebal ke nipis ni? Sudur. Nak baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Dah habis dah tuan-puan ayat kita. Kita bedah ni. Ini confirm semua boleh jawab ni. Mustahil tak boleh. Tebal ke nipis? Tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Nipis kenapa? Kalau wakaf saya cerita soalan saya ni kalau kita berhenti. Tak ada jawapan tu? Yang sedang menonton, go. Silakan jawab pertanyaan saya tadi. Ra ni kita berhenti, kita nak baca tebal ke nipis? Sudur ataupun sudur. Okey, ada yang kata nipis kalau berhenti, ada yang kata tebal. Cuba tengok betul-betul. Cuba perhatikan betul-betul. Yang dah jawab alhamdulillah. Soalan ni senang je kan sebenarnya. Dapat tak tuan-tuan dan puan? Tebal. Yang lain tak jawab lagi ni. Kena jawab ramai-ramai. Tebal sebelumnya wamat. Okey, alhamdulillah. Tepuk tangan sikit tuan-puan. Lama tak tepuk tangan.
Dia tepuk tangan pun pendek je nampak macam tak bersungguh tepuk tangan tu. Okey, baik, apa pun tahniah di atas jawapan masing-masing. So betul lah, kat sini ra ni kita kena baca dengan tebal, tuan-tuan dan puan. Kena baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Kita tak tengok pada baris bawah pada ra tu, sebab kita dah berhenti kan. Kat sini dia jadi sukun arid, sukun mendatang. Jadi baris bawah pada ra ni dah tak terpakai dah. Dia tak jadi. Melainkan kalau kita sambung bizatil suduri inna, kan? Itu kalau kita sambung barulah ra tu baca dengan nipis. Tapi kalau kita berhenti, ra ni dibaca dengan tebal. Sebab apa? Saya ulang sekali lagi, bila kita berhenti pada ra ni matilah. Dan macam mana kita tahu dia tebal? Dengan melihat huruf sebelumnya. Huruf sebelum dia apa? Waw mat, tuan-puan. Jadi kita boleh pegang dua hujjah sebenarnya kat sini. Kita boleh pegang dua hujjah. Yang pertama, nak simple, kita ringkaskan ra mati sebelumnya huruf waw mad. Selesai. Ataupun boleh juga kita kata huruf ra yang mati sebelumnya huruf yang sukun juga dan sebelumnya huruf berbaris hadapan. Tetapi kenapa kita menggunakan ringkasan tadi waw mat? Sebab bila huruf waw mat sepastinya sebelum dia baris depan. Betul tak? Berdasarkan formula yang kita faham ataupun ciri-ciri mat ni, memang kita tahu waw mat sebelum dia mesti baris depan. Jadi dengan menyebut ra sukun sebelumnya waw mat, dia dah memberi 1001 makna. Wah. Tak ada 1001, tuan-puan, satu makna je. Kena tebal, itu je. Ya. Cuma kalau kita nak sebut ra mati sebelumnya terdapat huruf yang sukun bukan isti'la dan sebelumnya baris depan. Itu jawapan yang lengkap lah. Kan? Tapi nak ringkas, ra mati sebelumnya waw mat. Khalas. Selesai. Tutup cerita. Dah tahu dah. Sebelum dia huruf waw mat, tahu dah, confirm kena baca dengan tebal. Boleh? On tak on, tuan-puan? Tahniah kepada yang betul. Okey, nipis kalau sambung lah. Kalau nipis dah tentu-tentu. Kalau sambung dah tentu nipis. Kan, mana mungkin dia jadi tebal. Bizatil suduriin. Itu dah London Chocorol lah tu. Lama tak sebut London Chocorol. Yalah. Dulu je bunyi London, tuan-puan. Sekarang ni semua dah, dia dah Arab Chocorol lah, tuan-puan, sekarang. Dia dah tak ada London Chocorol. Semua dah jadi Arab Chocorol. Semua dah sebut Kemeh dah sekarang ni. Kalau sembang pasal sifat tu, merepak-repak bunyinya. Sembang kat komen tu, kan? Isti'la'nya, rohawahnya. Mantap, tuan-puan. Teruskan, Baik. Bizatil sudur. Poinnya sekarang macam mana pula nak tebal? Nak tebalkan dia macam mana pula? Angkat pangkal lidah, tuan-puan. Kadang-kadang kita ni mahir juganya pada teori. Tapi pada praktikal kadang-kadang dia hampir ke Laut Cina Selatan. Tapi tak apa, nama pun belajar, kan? Takkanlah belajar semendang nak betulnya semua. Mesti ada kalanya orang tak apa, perlukan proses yang agak lama, kan? Jadi bila kata tebal ni, angkat pangkal lidah. Bizatil sudur. Boleh? Boleh ke tak, tuan-puan? Bizatil sudur. Tak faham Arab, Ustaz. Arab Chocorol tu maksudnya dia adalah kisah sebalik tu. Dulu London ni kalau bunyi tu macam bunyi ngaji, bunyi orang putih. Bizatil sudur. Kan contohlah. Innallazina. Contoh. Tu bunyi-bunyi yang ala-ala orang putih sikit tu. Bizatil sudur. Sudur. Dia ada cedok sikit bunyi tu. Sudur.
Tapi sekarang ni saya yakin tuan-puan dah tak ada dah unsur-unsur tu. Kalau ada pun mungkin bukan di sini lah, di Uganda sana tu. Okey, jelas ke semua tuan-tuan puan? Malu kita weh, Ustaz bila nak hujah. InsyaAllah Puan Zurina boleh. No hal lah. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk diri masing-masing lah. Okey, baik. InsyaAllah. Dapat yang tadi, kalau nak tebalkan dia, angkat pangkal lidah. Dia akan jadi macam sifat itbaq sebenarnya pada huruf-huruf ni. Bila kita tebalkan dia, dia akan ni, dah ada lengkungang ni. Lengkungang. Tiba jadi orang Ganu. Lengkungan, tuan-tuan. Bizatil sudur. Dia akan jadi seperti itbaq. Sebab pangkal lidah dah naik, hujung lidah ni kan kat langit. So dia akan jadi macam ni lah ibarat dia. Pangkal lidah naik, so hujung lidah kat langit. Tu makhraj huruf ra. Ni makhraj. Ini adalah untuk sifat tebalnya. Faham ke ni? Saya letak tangan kopi ni kopi ular ni, faham kot nah. Sudur. InsyaAllah dapatlah bunyi tu. Clear? Alhamdulillah. Itbaq. Itbaq. Tahu saja. Tak maaf Puan Nazimah. Tahu tu typo. Saja baca lawak sikit bunyi tu. Itbaq. Comel bunyi. Itbaq. Qaf. Okey. Itu sahaja. Hari ni tak ada yang rumit pun. Tapi rasa cepat juga habis ya. Yelah sebab kita bincang sekali lalu je terus tadi. So habis tuan-puan ayat 154. Okey, saya nak maklum untuk esok tuan-puan, esok saya tak dapat teruskan sharing tajwid. Untuk esok je lah Untuk esok saya cuti. Saya nak menguruskan urusan adik ipar saya. Esok dia akad nikah. Jadi saya nak urus family sikit kan, family belah mentua ni. So esok saya cuti dan itulah, doakan semoga lancar majlis akad nikah adik ipar saya. So itu je lah. Nak maklum esok tak ada sharing tajwid. InsyaAllah kita jumpa kembali pada hari Isnin nanti. Jumpa hari Isnin. So hari Isnin nanti tuan-puan sambung. Hari Isnin nanti habiskan je lah terus. Ni. Innal ladzini natawallau minkum sampailah khairum mimma yajma'un. Boleh? Tu je. Nak maklum tu je. Esok tak ada, kita jumpa Isnin balik insya-Allah. Okey, terima kasih doa semua insya-Allah. Rasa tak rumit bila baca mau 10 kali baru lepas. Mantap. Boleh tahan juga mak-mak punya komen dia. Kemeh semua. Mak-mak zaman now. Kalau masuk maharaja lawak ni boleh pergi jauh ni. Perempuan ni. Okey, moh kita. Jom kita baca tentang perempuan boleh. Daripada summa anzala ni sampailah habis kita bincang tadi bizatis sudur. Tak jemput kami sekali ke Ustaz? Sebab ni buat belah perempuan je. Belah adik ipar saya lelaki. So setakat ni belah perempuan je lah yang ada macam buat majlis sikit kan. Belah lelaki belum lagi. Tak tahulah. Buat ke tak kan. Okey, jom. Ready semua? Mak-mak dan nenek-nenek. Okey.
Baik, jom tuan-tuan dan puan, ready ke? Boleh berhenti dulu gelak tu. Sekarang cabut lekang gigi tu baru tahu. Okey, mau. Puan Sania sebut apa tu? Oh, terima kasih. Nasib baik boleh translate. Barakallah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, jom. Ready semua? Tarik nafas, betulkan niat balik insyaAllah. Ready? Yang geng-geng QC jangan lupa hantar bacaan. Bagi otai-otai kita semak bacaan InsyaAllah. Ayat ni panjang. Jangan lupa sahut cabaran. Hantar bacaan Baik, jom. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf kalau saya punya bunyi dengung-dengung tu macam tak berapa jadi. Ni hidung saya tengah sumbat ni. Dia tak dapat memberi khidmat yang baik. Okey, jom. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ثم أنزل عليكم بالغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, selesai bacaan kita hari ini tuan-tuan dan puan. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih buat anda semua yang berjaya daripada awal sampai dah selesai hari ini, insya-Allah. Ada yang kata semput semput nafas. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Ini sebab kita baca tahqiq, kita baca pelan-pelan kan. Kalau kita baca sendiri, saya rasa tuan-puan akan baca lebih laju tempo dia, betul tak? Okey, baik, alhamdulillah. So, terima kasih juga buat semua, insya-Allah. Jadi saya rasa tak ada apa setakat ni. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang join semalam bersama Ustazah Amirah untuk program yang terbaru MSL. Alhamdulillah.
Dan tidak lupa juga kepada mereka yang sentiasa support Easy Ngaji, Alhamdulillah. Dan saya maklumkan sekali lagi, esok kita off untuk sharing tajwid. Saya minta maaf lah tuan-puan. Jadi esok boleh teruskan aktiviti harian tuan-puan macam biasa. Kita akan bertemu kembali pada hari Isnin, insya-Allah. Kita akan bertemu kembali pada hari Isnin. Jadi itu sahaja. Saya rasa tak ada apa dah. Kita doa dulu tuan-tuan puan dan kita terus tutup dengan bacaan tasbih kafarah lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tasbih kafarah wa suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat semua. InsyaAllah jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita jumpa pada hari Isnin nanti tuan-tuan untuk episod yang seterusnya, episod 221. Dan selamat berhujung minggu kepada tuan-tuan puan yang merancang perjalanan. Tak kisahlah mana-mana pun lokasi anda akan tuju. Saya doakan agar tuan-puan sampai ke destinasi, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Saya mewakili pihak Easy Ngaji, mohon ampun dan maaf anda ada kekurangan daripada pihak kami. So, dan daripada diri saya sendiri secara peribadi, saya mohon maaf juga anda ada kekasaran ataupun gurau-gurau tu kurang terlebih tu, minta maaf tuan-puan. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu lagu penutup. Bye bye. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Allahu Rabbi
Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu, hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan.